Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin, dan sekalian mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan pembacaan kitab Fadaih Al-Batiniyah yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Suka untuk saya mengingatkan sekali lagi mengapa sidang kalam memberikan penekanan dalam menangani aliran Batiniyah ini. Kerana kami mempercayai bahawa antara batu penghalang yang sekian lama mengganggu kemajuan umat Islam Nusantara khususnya. Okey, sekejap saya main line ada lag sikit. Bismillah, Assalamualaikum. Sebelum tu suara saya jelas tak? Sorry, saya lupa nak tanya feedback. Dan video saya dah start sangkut. Minta feedback sikit. Jelas ataupun tidak suara saya dan video okey ataupun tidak. Okey, nampak gaya macam dah okey sikit. Okey, saya sambung. Bismillah. Okey, dan kami mempercayai bahawa gerakan ataupun aliran pemikiran Batiniyah ini sangat beracun ya. Dia bila masuk ke sebuah tempat, sebuah kawasan, sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah masyarakat, dia akan membodohkan masyarakat itu. Dia akan memundurkan masyarakat itu. Dia akan merosakkan akidah, dia akan merosakkan amal, dia akan merosakkan akal mereka-mereka yang menjadi mangsa aliran ini. Dan kami juga bersetuju dan sealiran, sepemikiran dengan orang-orang seperti Abdul Qahir Al-Baghdadi, Syahrastani yang mengatakan bahawa ancaman Batiniyah ini bukan main-main. Ya, bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahawa ancaman Batiniyah ni lebih teruk, lebih dahsyat daripada ancaman Dajjal. Kenapa? Sebab Dajjal atas muka bumi 40 hari. Tapi Batiniyah ni dah beratus tahun. Ya, dah beratus tahun. Jadi atas sebab itu kami duk mengulang isu Batiniyah ini. Dan kami melihat bahawa memang masyarakat Islam Melayu kita telah diracuni dengan gerakan Batiniyah ini. Sebab tu ada saja masalah, ada saja penghalang apabila orang Melayu Islam ni kita nak maju bersama-sama dengan Islam, ada yang menghalang. Yang menghalang tu daripada dalam. Dalam tu maksud dia kefahaman orang Melayu Islam terhadap agama Islam itu sendiri yang sudah tercemar dengan racun-racun Batiniyah ini. Baik. Okey, audio jelas. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam ya. Minta maaf saya terlupa. Ya, alhamdulillah. Baik. Kita terus masuk ke dalam bab yang keempat dalam menjelaskan akidah golongan Batiniyah ini. Allah mak, cik baik tak kena. Okey, tak apa. At-tarfu tsalits bayanu mu'taqadihim fil imamah. Ya, dalam memperjelaskan akidah golongan Batiniyah ini berkenaan dengan imam, ya, keimaman. Sebab mereka ada satu akidah khas berkenaan dengan kepercayaan kepada seorang imam. Dan dalam tajuk yang kami tulis di sidang kalam adalah malam ini saya akan buat perbandingan di antara teori kutub ataupun wali kutub di kalangan golongan sufi falsafi dan
konsep ataupun teori imam yang dipegang oleh golongan Syiah secara umum dan golongan Syiah Ismailiyah ataupun Batiniyah secara khusus. Kita akan buat perbandingan insya-Allah. Jadi bahagian yang ketiga daripada bab 4 ini, bayani mu'taqadihim fil imamah, dalam memperjelaskan i'tiqad mereka berkenaan dengan keimaman. Okey. Kita dah baca sampai illa annahu la yanzilu ilaihi alwahyu wa innama yatalaqqa dhalika min an-nabiyyi fa innahu khalifatuhu wa bi'iza'i manzilatihi wa la yutasawwaru fi zamanin wahidin imaman kama la yutasawwaru nabiyyani takhtalifu syari'atuhuma. Baik. Lepas tu kita sambung daripada sini. Na'am, yastazhiru al-imamu bil hujaji wal ma'dhunina wal ajniha. Okey, sekarang ni Imam Ghazali nak menjelaskan bahawa imam-imam golongan Batiniyah ni mereka tidak akan bergerak sendirilah. Mereka ada tim dia ada organisation dia ada strategi strategization mereka. Mereka ada pembahagian tugas dan sebagainya lah. Ini benda biasa. Dalam apa saja gerakan yang berjaya dalam dunia ni dia mesti ada organisation, ya. Dan saya mengatakan bahawa gerakan Batiniyah ni antara gerakan yang berjaya, ya. Dia berjaya mencapai antara matlamatnya, dia berjaya capai. Jadi sudah tentu di sebalik gerakan ini mesti ada organisation, ya. Keteraturan di sebaliknya, perancangan yang rapi. Jadi di sini Imam Ghazali menjelaskan bahawa setiap imam itu dia akan ada 12 wakil-wakil yang akan dihantar, ya, ke tempat-tempat yang berbeza. Okay, tetapi 4 orang di kalangan mereka akan duduk bersama dengan imam ni, akan menjaga dia dan tidak akan berpisah dengan dia. Kemudian dia setiap mereka ni pun ada pendamping dia, lepas tu mereka ada penghantar surat dan sebagainya, penghantar berita, dapat berita, hantar berita. Of course dia ada communication system, dia ada communication system. So nama-nama dia macam-macam lah. Ma'dhun, ada janah. Janah ni sayap lah, maksud dia yang menjadi postman, ya, yang bawa berita. Okay, kita dah boleh sambung ke muka surat yang seterusnya. Kemudian ada satu pangkat dipanggil sebagai da'i. Ya. Da'i ni yang kerja dia adalah menyeru orang ke jalan Batiniyah ini. Wala budda lid-da'i min an yakuna balighan fil 'ilm. Okey, da'i ni dia nak kena ada satu tahap keilmuan lah. Maksud dia bukan orang bodoh yang boleh jadi da'i. Dia kena ada some level of scholarship, some level of sophistication yang muka surat yang seterusnya, Ustaz. Muka surat yang seterusnya, yes. Terima kasih. Okey. Thumma innahum qalu kullu nabiyyin li syari'atihi muddah. Okey. Setiap nabi ini dia ada muddah dia ada dia punya period, ya. Syariat dia ada period. Fa idzan saramat muddatuhu ba'atha Allahu nabiyyan akhara yansakhu syari'atahu. Okey, apabila period dia tu dah expire, maka Allah akan utuskan nabi lain yang akan memansuhkan syariat nabi yang sebelum itu. Wa muddatu syari'ati kulli nabiyyin sab'atu a'mar. Dan dia punya period itu adalah 700 tahun. Okey, sab'atu qurun, 700 tahun. Fa awwaluhum, dan dalam period 700 tahun tu yang pertama diutuskan tu dipanggil sebagai an-nabi an-natiq. An-nabi an-natiq. Natiq kat sini bukan bermaksud haiwan natiq dalam ilmu mantiq. An-natiq di sini dijelaskan wa ma'na an-natiq anna syari'atahu nasikhatun lima qablahu. Bahawa syariat dia itu memansuhkan syariat yang sebelum dia. Wa ma'na as-samiti an yakuna qa'iman 'ala ma assasahu ghairahu. Okey, sedangkan ada nabi yang dipanggil sebagai samit. Nabi yang samit ni dia hanya meneruskan syariat nabi yang datang sebelum. Ada nabi yang bawa syariat baru, ada nabi yang meneruskan sahaja syariat nabi yang datang sebelum. So ada an-nabi an-natiq, ada an-nabi as-samit. Okey, thumma innahu yaqumu ba'da wafatihi sittatu a'immah. Dan selepas kematian nabi tersebut akan ada 6 imam yang datang selepas dia. Imamun ba'da imamin. Dia tak boleh ada 2 imam dalam satu masa yang sama. Dia imam, selepas imam tu meninggal baru datang imam yang satu lagi.
fa idzan qadat a'maruhum ibta'atsallahu nabiyyan akhara yansakhu asy-syari'ata al-mutaqaddimah. Okey, dan apabila enam ni dah meninggal, maka Allah akan utuskan nabi baru untuk the next 700 year period. Okey, zamu anna amra adama jara ala hadzal mithal. Dan mereka ni menyangka-nyangka bahawa begitulah yang berlaku kepada Nabi Adam. Dia adalah nabi pertama, nabi awwalu nabiyyin ibta'athahu Allahu fi fathi babil jasmaniyat. Dia adalah nabi pertama yang membuka era jisim, era kejisiman, wa hasmi dauri ruhaniyat, dan menutup memutuskan atau memotong era ruhaniyat, era kerohanian. Maksud dia membuka era baru, Nabi Adam ni. Walikulli nabiyyin sus, dan setiap nabi ni dia ada sus. Sus ni apa? Sus ni dipanggil wasi kalau dalam istilah Syiah ataupun Syiah Ismailiyah. Wasi ni adalah orang yang akan mengganti nabi tersebut. Dia yang menjadi pintu kepada ilmu nabi itu. Dan golongan Syiah mendakwa bahawa di sini adalah Ali. Okay? Walaupun istilah bab ilmu tu kita tak tolak sebagai ahli sunnah wal jamaah, tetapi dimaksudkan oleh golongan Syiah dan Syiah Ismailiyah tu berbeza. Pintu ilmu, pintu ilmu kepada Nabi dalam hidup dia, wal wasi ba'da wafatihi. Okey. Dan dia adalah orang yang menjadi pintu kepada ilmu Nabi itu sewaktu hidupnya Nabi itu. Maksudnya nak Nabi itu kena lalui, nak belajar daripada Nabi tersebut kena lalui pintu dia. Maksudnya nak Rasulullah kena lalui Sayyidina Ali. Tak boleh kalau tak lalui Sayyidina Ali. Dan dialah yang akan diwasiatkan untuk mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Rasulullah, iaitu Sayyidina Ali. Wal imamu liman huwa fi zamanihi, dan dia akan jadi imam kepada siapa yang sezaman dengan dia lah selepas kewafatan Nabi tersebut. Kama qala alaihi salam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku adalah gedung ilmu dan Ali adalah pintunya. Wa za'amu anna Adama kana susuhu syith, dan mereka ni buat spekulasi bahawa Nabi Adam ada dia punya sus, iaitu pintu ilmu dia. Siapa pintu dia? Adalah Nabi Syith. Dia yang kedua, wa yusamma min ba'dihi mutimman wa lahiqan wa imaman. Okey, yang selepas tu dipanggil sebagai penyempurna, yang datang kemudian, imam. Wa inna ma kana istitmamu dauri Adam sab'ah. Okey, dan period Nabi Adam tu of course lah ada 7 juga yang menyempurnakannya. Li'anna istitmam dauril alamil ulwi bis sab'ah. Kenapa 7? Kerana alam langit, alam atasan ni dipanggil alam perbintangan ini, okey, juga tersempurna melalui 7 bintang, 7 bintang yang mereka maksudkan sebagai 7 bintang tu adalah matahari, bulan, Mushtari, Zuhal, Utarid, Marikh, dan lagi satu saya terlupa. So 7 bintang ni. Matahari dengan bulan dia masukkan dalam bintang sekali, Istilah mereka ada perbezaan sedikit dengan konsep planet, stars yang ada sekarang ni. Walamma istatama dauru Adam ibta'atsallahu Nuhan. Bila period Nabi Adam dah selesai, Allah bangkitkan Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh datang memansuhkan syariat Nabi Adam. Siapa pula sus? Siapa pula pintu kepada Nabi Nuh? Dipanggil sebagai Sam. Sam ni anak Nabi Nuh sendiri. Falamma istatama dauruhu bimadhi sittatin siwahu wa sab'atin ma'ahu ibta'atsallahu Ibrahim yansakhu syari'atahu. Lepas dah habis period Sam tadi, maka datanglah era Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim punya era ini, dia punya syariat tu memansuhkan yang sebelumnya. Dan seterusnya Nabi Ismail, Nabi Harun, saya tidak mau memperpanjangkan. Dia nak cerita benda tu lah, how the cycle happens ataupun the periods berlaku. Kemudian datanglah Nabi Isa kemudian. Walamma istatama dauruhu bis-sabi' ibta'atsallahu Muhammadan. Dan bila dah selesai 7 orang tu, 7 imam tu, 7 kurun tersebut, maka Allah bangkitkan Nabi Muhammad SAW. Selepas era Nabi Isa, Allah bangkitkan Nabi Muhammad SAW. Dan siapa sus Nabi Muhammad? Ali bin Abi Talib alaihissalam. Maka istatama dauruhu bi Ja'far bin Muhammad. Okey, ini Ja'far bin Muhammad ni siapa? Ja'far as-Sadiq, Ja'far as-Sadiq adalah yang terakhir sekali bagi period Nabi Muhammad SAW. Bagi period Nabi Muhammad SAW, yang terakhir sekali siapa? Adalah Ja'far as-Sadiq.
Fa inna tsani min al-a'immah Al-Hasan al-Ali, kemudian Al-Husain, kemudian Ali bin Al-Husain, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian As-Sadis Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Waqad istatamu sab'ah ma'ahu wa sarat syari'atuhu nasikhah. Wa sarat syari'atuhu nasikhatan. Wa hakadha yadurul amru abad ad-dahar. Dan benda ni akan bersambung terus, continue sepanjang zaman. Maksud dia selepas selesai Ja'far As-Sadiq period tu, iaitu period Nabi Muhammad SAW, akan ada lagi 7 orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia cerita wahyu ni tak selesai lagi. Okey, walaupun mereka tak guna istilah Nabi, tetapi kalau kita lihat ciri-ciri imam mereka tu tidak berbeza dengan konsep Nabi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka nak kata bahawa wahyu ni tak pernah terputus, tak pernah selesai. Tak selesai dengan Nabi SAW. Dia berterusan. Allah masih berkomunikasi dengan imam-imam yang datang selepas Rasulullah SAW. Ada direct communication, direct command daripada Allah Subhanahu Wa Taala. هذا ما نقل عنهم مع خرافات كثيرة أهملنا ذكرها ظنة بالبياض أن يسود بها. Okey, Imam Ghazali kata ini antara kepercayaan khurafat mereka berkenaan dengan keimaman, yang mana banyak yang kami tak cerita kan, kami just ignore it sebab kami tidak mau buang masa dan tak mau menghitamkan yang putih. Maksud dia tak payah, it's a waste of time. Jadi saya rasa jelas akidah golongan Batiniyah ni ataupun Syiah Ismailiyah berkenaan dengan imam ni, dia sebenarnya mereka tak nak menyatakan bahawa wahyu dah selesai. Ini adalah permainan licik mereka untuk mendakwa bahawa wahyu masih berterusan selepas Rasulullah SAW. So hakikat mereka sebenarnya adalah mereka ingin menyangkal. Mereka ingin menyangkal khatamun nubuwah. Okey, mereka ingin menafikan bahawa wahyu itu sudah khatam, sudah berhenti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila ini dibuka, bila pintu ini dibuka, bila dakwaan mereka bahawa wahyu masih tak selesai, masih berterusan lagi, di sinilah masuk segala penyelewengan akidah. Di sinilah si A mendakwa aku adalah imam dan imam adalah maksum. Maksum mendapat komunikasi terus daripada Tuhan, dan Tuhan suruh buat A, Tuhan suruh buat B, Tuhan suruh ubah A, Tuhan suruh ubah B. Walaupun Muhammad tak ajar, kami menerima daripada Tuhan, yang dipanggil sebagai kasyaf lah, dipanggil sebagai amr lah, dipanggil sebagai wilayah takwiniyah lah, macam-macam lah. Jadi dengan ini dia membuka pintu kepada benda-benda mengarut ini masuk. Okey. Jadi sekarang ni apa saya nak buat adalah saya nak berkongsi ataupun buat sedikit perbandingan antara konsep imam golongan Batiniyah ini dengan konsep wali kutub yang dipegang oleh golongan sufi falsafi. Dan saya berpendirian bahawa aliran sufi falsafi ini boleh juga dinamakan sebagai aliran sufi Batiniyah ataupun sufi Batiniyah, sufiyah Batiniyah. Kerana memang elemen-elemen taksinya ataupun the main characteristic, ciri-ciri utama aliran sufi falsafi ini susah untuk kita bezakan dengan aliran Syiah Ismailiyah. Sebab dia punya ciri-ciri asasi adalah sama. Okey, dan termasuk juga dalam bab imam. Dalam bab imam ni sebenarnya sufi falsafi pun ada sebiji dengan apa yang ada dalam Syiah Ismailiyah ataupun Syiah Ithna Asyariyah secara umum, Imamiyah secara umum. Dan sesi-sesi sebelum ni kita dah cerita banyak tentang konsep Nur Muhammad dan sebagainya. Tapi ia tidak, bukan bermakna ia tidak berkait dengan konsep imam ini. Okey, kita kena faham. Dekat sini Imam Ghazali tak cerita banyak dalam this portion. Kemudian nanti Imam Ghazali akan menjelaskan dengan lebih lanjut konsep keimaman mereka, kenapa mereka percaya, apa hujah-hujah mereka, apa dakwaan-dakwaan mereka, kan. Tapi dekat sini Imam Ghazali cerita sikit je. Jadi saya akan menambah daripada kitab-kitab ulama lain, daripada kitab Ibn Khaldun, daripada kitab-kitab sufi falsafi sendiri seperti Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili. Kita akan tengok persamaan dia. Okey, kita akan tengok persamaan yang teramat-amat ketara. Okey. Okey, tadi ada orang tanya saya jawab dulu. Ada soalan daripada sahabat kita tentang satu ajaran
Ada satu puak ni daripada saudara Syafi bin Saharif, ya. Ada satu puak taksub menggelarkan satu orang ini imam. Imam Hisham mereka panggil. Mereka percaya hakikat diri mereka adalah tak serupa sesuatu dan wujud mereka hanyalah wujud Muhammad. Mereka berjuang atas nama serahkan segala urusan atas hak Muhammad. Saya dah puas berhujah untuk sedarkan mereka yang taksub ni. Tapi ironinya hidup mereka seolah-olah tak ada masalah dan mereka gelarkan itu berkat rahmat Muhammad. Mereka berhujah atas rasa perasaan diri mereka sahaja. Mohon Ustaz jelaskan isu ni. Okey, saya pernah katakan dulu bahawa kebanyakan aliran sesat di tanah Melayu, khususnya di Malaysia ni adalah sebenarnya beraliran Batiniyah. Dan bila saya sebutkan Batiniyah, dia ada beberapa ciri utama lah. Antaranya adalah wahdatul wujud. Antaranya konsep hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Okay? Dan konsep Imam Maksum, wali-wali maksum yang ada komunikasi direct dengan Allah ni. Okay? Dan saya yakin kumpulan ini yang dipanggil sebagai Imam Hisham, Imam Hashim, Imam Hisham ini pun sama juga, cerita sama. Yang dia cakap ni tentang wujud Muhammad ni bukan Nabi Muhammad SAW. Saya dah jelaskan pada sesi yang lepas. Bila mereka sebut Muhammad bin Abdullah, orang lain. Hakikat Muhammad cerita lain. Okay, Nur Muhammad cerita lain. So yang diorang cakap ni, diorang bercakap tentang Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Sebab tu bahaya permainan mereka ni. Dan Imam Ghazali menjelaskan bahawa golongan Batiniyah ni dia sebenarnya percaya kepada konsep dua Tuhan. Ya, ada Tuhan yang pertama, lepas tu Tuhan yang kedua yang keluar daripada Tuhan yang pertama, bukan dicipta, tetapi terpancar daripada Tuhan yang pertama. Dan kalau kita tengok konsep hakikat Muhammadiyah dan konsep Nur Muhammad, kita boleh cakap secara pasti bahawa konsep hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad ni adalah yang kedua itu. Yang kedua itu, yang Imam Ghazali panggil sebagai At-Tali. Dia ada As-Sabiq, dia ada At-Tali. Okey, As-Sabiq dan At-Tali. Dan At-Tali itu bukan Nabi Muhammad. Tapi golongan Batiniyah ni sudah berjaya menggunakan istilah-istilah yang diterima pakai dalam pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga ramai orang yang terpedaya menganggap bahawa konsep Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah ni selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ia tidak selari. Ia tidak selari. Mungkin terdapat beberapa golongan yang cuba mensunnikan, membuang elemen-elemen yang tak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka panggil juga sebagai hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad. Tapi bagi saya golongan ini lebih mengelirukan orang awam. Dia mengelirukan orang-orang awam. Jadi geng Imam Hashim ni sama juga. Dia guna konsep Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ni sebenarnya kalau kita baca betul-betul, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan sebenarnya. Jadi kalau kata Nur Muhammad ada dalam diri kita, sebab dia orang suka cakap benda tu, Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah ada dalam diri semua orang. Itu juga yang dibawa oleh Wan Masri, yang alhamdulillah pun sudah bertaubat. Dia kata tak perlu lagi nak selawat kepada Nabi Muhammad SAW sebab dia menjadi hijab. Kan? Menjadi hijab sebab dalam diri kita ni sudah ada Nur Muhammad. Jadi kenapa nak kena ikut ataupun nak kena selawat kepada Muhammad bin Abdullah? Dalam diri kita dah ada Nur Muhammad, adalah hakikat Muhammadiyah. Nampak tak? Dan Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah ni tidak terpisah dengan Tuhan. Nak kata Tuhan boleh, nak kata bukan Tuhan pun boleh. Jadi dalam diri kita ni sudah ada dia. Sudah ada hakikat Muhammadi, sudah ada hakikat Muhammadiyah. Jadi ajaran Imam Hisham ni, kalau benar seperti apa yang ditulis di sini, maka ia tidak berbeza. It's the same thing. It's the same old thing being repackaged. Dan saya agak tertanya kenapa orang Melayu ni, dia aliran sesat ada banyak, tetapi aliran sesat Batiniyah ni yang paling diminati oleh jiwa dia. Dan kalau kita tengok, it's just a repackaging of the same ideas. Konsep hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, tapi just tukar-tukar sikit sana sini saja. Dan of course lah, mereka akan main perasaan. Imam Ghazali pun sebut dalam kitab Fadaih, Imam Ghazali kata golongan Batiniyah ni dia nak menghentam akal. Dia nak menghentam akal je kerja dia. Dan dia, kenapa? Sebab dia nak bawa kita kepada Imam Maksum dia, percaya kepada wali-wali dia. Dan sebelum percaya kepada wali dia, nak kena hentam akal. Orang yang banyak berfikir, dia orang tak boleh makan. Jadi kena hancurkan akal dulu. Jadi apa ganti dia? Perasaan lah. Bukti kami benar sebab kami merasakan kami benar. Nampak tak? Itu hujah yang berpusing-pusing kan. Semua orang rasa dia benar macam mana. Fir'aun pun rasa dia benar pada awal dia. Kristian pun rasa dia benar. Hindu pun rasa dia benar. Semua orang rasa dia benar. Kalau mereka rasa, semua orang benar lah kan. Sebab tu Islam tak ada. Kita tak ada, Allah tak ada membuat apa-apa dakwaan dalam Al-Quran berdasarkan rasa. Kan? Apa yang kau rasa itulah menunjukkan bahawa kau benar. Tak ada. Semuanya berdiri atas dasar hujah, atas dasar ilmu. Betul tak? Atas dasar al-haq. Al-haq. Al-haq.
Jadi ganti kepada al-haq, bila tak berdiri di atas kebenaran, dia kena main perasaan. Dia kena main perasaan. Nah, begitu jugalah yang dibuat oleh golongan yang mempromosikan pseudoscience motivation, ya, yang membawa aliran New Age movement dan sebagainya. Apa mereka buat? Pemain perasaan juga. Positive vibe. Jangan rasa negatif. Bila you positif, itulah tanda you benar. Kalau you negatif, itu tanda you berada di atas jalan yang tidak benar. Dia main rasa. Kan? Islam ini bukan jalan Islam. Islam lebih tinggi daripada jalan itu. Jalan ini jalan emosi, jalan perasaan, dan jalan inilah yang syaitan gunakan untuk membenarkan apa saja dakwaan yang dibuat oleh golongan-golongan yang sesat. Okey. Ya, saya cek kalau ada apa-apa soalan. Macam sama je konsep Imam Syiah dan Wali Kutub betul. Abdul Aziz Nurmat ini juga yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, ya. Ini dikatakan oleh Ibn Khaldun. Baik, saya minta Ustaz yang membantu saya daripada Ibn Khaldun. Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Sekejap. Okey. Ibn Khaldun menjelaskan, ya. Ini saya baca sikitlah teks Ibn Khaldun. ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه. Okay, di sini Ibn Khaldun sebagai seorang pakar sejarah, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, ya, yang juga berjalan di atas jalan tasawuf, dia mengatakan dengan jelas di sini bahawa golongan-golongan ahli sufi yang akhir-akhir, ya, bukan yang awal-awal, yang hujung-hujung ni, ya, sampai zaman dia tu, yang asyik bercakap tentang kasyaf, dan menyingkap tabir indera, kan, bercerita apa ni sebalik indera kita, tawaghalu fi zalik, dan mereka bergelumang di dalam bercakap tentang benda-benda ni, sehingga ramai di kalangan mereka yang bercakap hulul, Tuhan meresap dalam diri dia, dan kesatuan, wahdah. Ini konsep wahdatul wujud. Ibn Khaldun sangat faham, ya. Sebab tu orang yang kata wahdatul wujud ni istilah yang tak betul, tak. Konsep ni betul. Okey, bila sebut wahdah, awak boleh sebut wahdah saja ataupun wahdatul wujud. Dua-dua boleh. Mereka cuba bawa satu akidah dipanggil sebagai wahdah untuk melawan tauhid. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam adalah tauhid, bukan wahdah. Tauhid ni mengesakan Tuhan. Wahdah mengatakan semua adalah Tuhan. Semua adalah satu, yang ada hanya Tuhan. Itu wahdah. Okey, itu wahdah. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang dikatakan oleh Ibn Khaldun. Mereka ni, golongan ahli sufi yang hujung-hujung ni, telah terjatuh ke dalam lubang ini. Wa mala'u suhufa minhu. Mereka memenuhkan tulisan-tulisan mereka dengan poin-poin ini. Mithlul Harawi fi kitabil maqamat lahu wa ghairuh. Antaranya yang ditulis oleh Al-Harawi, tabi'ahum Ibnul Arabi, ya, dan mengikut jalan Al-Harawi ini Ibnu Arabi. Ibnu Arabi di sini ada alif lam, ya. Ini Ibnu Arabi Al-Hatimi, ya, yang kami dakwa sebagai golongan batiniyah, ya. Dia kadang ditulis dengan alif lam, kadang tanpa alif lam. Ini bukan Ibnu Arabi Al-Maliki, ya. Ibnu Al-Arabi boleh, Ibnu Arabi pun boleh. Okey. Wa Ibnu Sab'in wa tilmizuhuma Ibnu Al-Afif At-Tilmisani, ya, wa Ibnu Al-Faruq wa Najm Al-Israili fi qasaidihim. وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإلهية الأئمة مذهبا لم يعرف لأولهم وكان سلفهم dan salaf mereka, salaf ni dikatakan sebagai golongan yang awal-awal di kalangan mereka ini. Bila kita sebut salaf ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada golongan ini, golongan wahdah ni. Golongan wahdah ni pun dia ada period-period dia, tau. Dia ada period-period. Contoh macam Al-Hallaj. Al-Hallaj ni adalah golongan Ibn Arabi juga. Tapi dia datang pada fasa yang lebih awal. Dia dikira salaf lah di kalangan geng-geng Ibn Arabi ni, di kalangan salaf, ya. Salaf mereka. Dan mereka itu, golongan salaf di kalangan batiniyah ini, yang berpegang pada hulul dan wahdah ini,
mereka ni bergaul, bercampur gaul dengan golongan Ismailiyah. Al-mutaakhirina min ar-rafidati ad-da'inina aidan bil hulul. Mereka banyak berinteraksi dengan golongan Ismailiyah yang akhir-akhir daripada golongan Rafidah yang juga berpegang kepada akidah hulul. Sebab Syiah yang awal-awal tu dia tak berpegang kepada akidah Tuhan meresap, wahdatul wujud. Dia tak percaya pada benda tu awal-awal. Syiah yang akhir-akhir, yang kemudian-kemudian tu, lepas mereka meresapi ilmu-ilmu falsafah Neoplatonism, mereka employ this akidah dan dia buat satu versi baru yang tidak sama dengan Syiah asal. Okay? Wa ilahiyatil a'immah, nampak ketuhanan imam-imam. Imam-imam ni dalam konsep Syiah Batiniyah ni atau Syiah Ismailiyah ni dia memang macam Tuhan. Dan mazhab ini lam yu'raf li awwalihim. Ini mazhab yang Syiah awal-awal tak pernah dengar pun benda ni. Dia tak cakap pun benda ni. Fa ushriba kullu wahidin min al-fariqaini madhhab al-akhar. Wa ikhtalata kalamuhum wa tashabahat aqaiduhum. Maka golongan Sufi wahdatul wujud ni dan golongan Syiah Ismailiyah ni saling bertukar-tukar akidah. Maksud dia orang saling mengambil akidah satu sama lain sehingga mereka punya pendirian tu lebih kurang sama. Wa zahara fi kalamil mutasawwifatil qawlu bil qutub. Ni dia. Okey. Dan terzahir, timbul di kalangan golongan mutasawwifah cerita ataupun teori tentang kutub. Itu yang saya kata tadi tu, wali kutub, ya. Orang ingat wali kutub ni konsep tasawuf ahli ma'rifat, ya. Tetapi Ibn Khaldun kata konsep kutub ni sebenarnya adalah daripada Ismailiyah, datang dari Syiah juga. Okey. Kutub wa ma'nahu ra'sul arifin. Apa maksud kutub ni? Dia adalah ketua sekalian arif-arif billah. Yaz'umuna annahu la yumkinu an yusawihi ahadun fi maqamihi fil ma'rifati hatta yaqbidahu Allah. Mereka menyangka dan mendakwa bahawa tidak ada yang setara dengannya pada makam dia berkenaan dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah dia meninggal dunia. Okey. Thumma yuwarithu maqamahu li akhari min ahli al-irfan. Kemudian diwariskan, diserahkan makam tersebut kepada orang yang selepasnya di kalangan ahli ma'rifat juga. Waqad asyara ila dhalika Ibn Sina fi kitab al-isyarat. Ibn Sina ini dia juga berpegang pada akidah ni sebenarnya. Di kitab al-isyarat, dalam kitab isyarat wa tanbihat, fi fusul at-tasawuf minha. Dalam kitab isyarat wa tanbihat ni ada banyak bab berkenaan dengan nak panggil tasawuf pun tak boleh lah. Dia sebenarnya Gnosticism, kita kata. Faqala jalla janabul haqqi an yakuna syar'uhu likulli waridin. Syar'uhu bukan syir'atan. Okey, syar'uhu likulli waridin. Okey. Kata Allah terlalu mulia untuk memberikan syariat dia kepada sesiapa sahaja. Aw yattali alaihi illa al-wahid ba'da al-wahid. Okey, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada satu orang yang khas, ya. Dan selepas satu tu meninggal diberikan kepada satu lagi kemudian yang khas. Wa hadha kalamun la taqumu alaihi hujjah aqliyah. Ibn Khaldun menyangkal Ibn Sina kata ini tidak berdiri di atas hujjah aqliyah dan tidak ada dalil syarak pun yang menyokongnya. Wa inna ma huwa min anwa'il khitabah. Ini sebenarnya hanya retorik, dia kata. Ibn Khaldun kata. Wa huwa bi'ainihi ma taquluhu ar-rafidatu fi tawaruth al-a'immati 'indahum. Ibn Khaldun kata this is exactly what the Shia Rafidah is saying, have said with regards to setiap satu imam tu akan mewarisi daripada imam yang sebelum dia. So this is about Shia. Ibn Khaldun kata, "Tanzur, tengok." Ibn Khaldun kata, "Tengok kaifa saraqat tiba'u haula'il qaumi hadha ar-ra'y." Tengok macam mana golongan ini telah mencuri akidah ini ataupun teori ini daripada golongan Syiah. Min ar-Rafidah wa danu biha. Dan akhirnya mereka berpegang kepada akidah ini. Maksudnya golongan mutasawwifah ini telah mengambil akidah ini daripada golongan Syiah Rafidah. Thumma qalu bi tartibi wujudil abdali ba'da hadzal qutubi. Kemudian mereka tambah cerita pula. Okey, ada pula abdal, yang mana abdal ni dia ada tingkatan martabat dia pula. Okey. Sama ada hadis abdal ataupun tidak. Okey, katalah kalau kita terima hadis abdal itu sahih dan tidak ada pertikaian kepada kesahihan hadis abdal, itu cerita lain. Tapi golongan mutasawwifah ini yang
terpalit dengan aliran Syiah Ismailiyah ini ataupun Syiah secara amnya, mereka telah menambah ciri-ciri lain pada golongan abdal ni yang tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sehingga letakkan degree-degree dan sebagainya. Selepas kutub, kutub paling tinggi, lepas tu bawah dia adalah abdal. Kama qalahu Syi'atu fi nuqaba. Sama seperti apa yang dikatakan oleh golongan Syiah berkenaan dengan nuqaba. Dia ada nuqaba, ada nujaba dan sebagainya. Hatta innahum kama asnadu libasa khirqati at-tasawufi liyaj'aluhu aslan li tariqatihim wa nihlatihim waqafuhu ala Ali radhiyallahu anhu. Ini agak keraslah kritikan Ibn Khaldun ni. Dia terkena kepada banyak tarikat sebenarnya. Okey, banyak tarikat. Kata sehingga mereka menisbahkan pemakaian khirqah, sebab sebahagian tarikat ni bila nak jadi dia dapat pangkat syekh tu, syekh yang atas dia tu akan pakaikan satu jubah, panggil sebagai khirqatut tasawuf. Liyaj'aluhu aslan li tariqatihim wa nihlatihim waqafuhu ala Ali. Sehingga mereka menisbahkan tradisi adat memakai khirqah itu, memakaikan khirqah itu kepada Sayyidina Ali. Seolah-olah apa yang Ibn Khaldun nak kata bahawa yang asyik mengangkat Sayyidina Ali, mengatakan Sayyidina Ali lah pintu kepada ilmu batin, ilmu ma'rifat. Dia kata sebenarnya Syiah yang cakap benda ni. Tapi pelik kenapa golongan tasawuf yang datang selepas itu mengambil akidah ini. Okey. Wa illa fa'aliyun radhiyallahu anhu lam yukhtassu min bainu sahabati binahlatin wala tariqatin fi lubusin wala halin. Sedangkan hakikatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak ada diberikan satu ilmu khas berbanding sahabat-sahabat lain. Pakaian khas ke ataupun hal ataupun keadaan yang khas yang Rasulullah berikan kepada dia. Tak ada. Bahkan pernah ada orang tanya Sayyidina Ali, engkau ada ilmu khas yang Rasulullah beri kepada engkau? Sayyidina Ali kata tak ada. Yang ada, yang aku ada korang tak ada. Hanyalah satu tulisan pada kulit yang dalamnya tu terdapat hukum hakam berkenaan dengan mengambil tawanan perang. Itu je Sayyidina Ali cakap. So adakah kita nak kata Sayyidina Ali menipu? Itulah riwayat yang sahih daripada Sayyidina Ali. Orang tanya dia sebab bisu ni dah tersebar di zaman Sayyidina Ali. Orang dah buat dakwaan-dakwaan bahawa Sayyidina Ali ni dia ada ilmu khas daripada Nabi SAW, ilmu batin. So ada sahabat yang tanya dia, betul ke? Sayyidina Ali deny. Dia kata tak, aku tak ada. Yang aku ada hanyalah yang tertulis di atas kulit ini. Itu pun berkenaan dengan hukum fiqah. Berkenaan dengan hukum fiqah. So dakwaan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada ilmu batin yang khas yang Rasulullah berikan hanya kepada dia, ini adalah satu dakwaan yang tidak berasas sebenarnya. Okey, dakwaan yang tidak berasas. Mengikut neraca keilmuan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Bal kana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma azhadan nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aktsaruhum ibadatan. Sedangkan bahawa Abu Bakar dan Umar adalah di kalangan manusia yang paling zuhud selepas Rasulullah SAW dan orang yang paling banyak beribadat. Walam yukhtas ahadun minhum fid dini bi syai'in yu'tharu anhu fil khususi. Okey, dan tidak pernah dikhaskan kepada salah seorang daripada mereka itu sesuatu yang diberikan secara khas, secara khas just for you saja. Bal kana as-sahabatu kulluhum uswatan fi ad-dini waz-zuhdi wal mujahadati tashhadu bidzalika siyaruhum wa akhbaruhum. Okey, dan hakikatnya bahawa sahabat-sahabat semuanya adalah contoh dalam agama dan dalam kezuhudan dan dalam perjuangan jihad, dalam beribadah mujahadah. Tashhadu bidzalika siyaruhum. Mereka punya sejarah, mereka punya sirah kehidupan mereka, khabar-khabar tentang mereka tu menjadi saksi kepada hakikat ini. Naam, inna syi'ata yukhayyiluna bima yanquluna min dzalika ikhtisas Ali bil fadaili duna man siwahu min as-sahabati. Okey. Sudah tentulah Ibn Khaldun kata golongan Syiah ni berkhayal. Berdasarkan apa yang mereka sendiri sampai-sampaikan daripada pengkhususan Sayyidina Ali ini dengan fadilat-fadilat tertentu. Duna man siwahu minas sahabat. Fadilat yang hanya untuk Sayyidina Ali, yang lain tak ada. Zihaban ma'a aqaidit tasyayyu'il ma'rufati lahum. Supaya ia selari dengan akidah Syiah mereka yang telah terkenal. Okey. Walladhi yazharu anna al-mutasawwifata bil Iraqi lama zaharat al-Ismailiyah min asy-Syi'ati wa zahara kalamuhum fil imamati wa ma yarji'u ilayhima mimma huwa ma'ruf faqtabasu min dhalika al-muwazanah baina adh-dhahiri wal batin.
وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق في الانقياد إلى الشريعة وأفردوه بذلك ألا يقع الاختلاف كما تقرر في الشرع. Okey. Sehingga berlaku kepada golongan ahli sufi di Iraq, ketika munculnya golongan Ismailiyah ni, bila mereka banyak bercerita tentang keimaman ni, maka golongan sufi ni dia mengambil daripada faqtabasu min dhalika al-muwazanah baina az-zahir wal batin. Mereka mengambil teori ini dalam cerita berkenaan dengan yang zahir dan yang batin. Waja'alul imamata li siyasatil khalqi fil inqiyadi ila syar'i. Maka mereka menjadikan keimaman itu adalah untuk memimpin, mengawal makhluk supaya taat kepada syarak. Wa afraduhu bizalika, dan mereka memberikan posisi itu khas untuk dia saja, imam. Okey. An la yaqa ikhtilaf kama taqarrara fi syara'. Kenapa? Supaya tidak berlaku ikhtilaf. Nampak supaya tidak berlaku ikhtilaf. Kalau kita baca Fadail Batiniyah, Imam Ghazali banyak ulang bahawa mereka ni mengkritik jalan-jalan ilmu yang lain kerana mereka mendakwai jalan-jalan ilmu yang lain banyak percanggahan pendapat. Jadi pada mereka lah penyelesaian terbaik bagi perbezaan pendapat kalangan manusia ni adalah kita taat hanya kepada seorang imam. Selepas Nabi, seorang imam, dan imam ni maksum. Bila dia imam dan dia maksum, tak payah lagi nak berbeza pendapat, semua datang daripada dia. Sebab tu kaedah macam ni membodohkan masyarakat. Dia akan melahirkan sebuah komuniti yang bodoh. Kerana apa? Kerana yang perlu berfikir seorang je, yang lain semua ikut aja kerja. Sebab tu saya kata tadi, aliran Batiniyah ni dia menghancurkan tamadun manusia. Dia membodohkan masyarakat. Yang pandai hanya beberapa orang saja di kalangan mereka. Kepandaian itu tidak dapat disebarkan dalam masyarakat. Yang pandai segelintir saja. Dan yang segelintir ni menggunakan kepandaian mereka untuk mengawal orang lain, bukan untuk memandaikan orang lain, bukan untuk memberi ilmu kepada orang lain, mencerdaskan akal orang lain, tetapi untuk mengawal mereka. Okey, so dia kata supaya tidak berlaku perbezaan pandangan dalam syariat. Tapi masalahnya golongan mereka pun banyak perbezaan pandangan. Ini menunjukkan bahawa hujah mereka mengarut. Hujah mereka mengarut, dan Allah memang kata dalam Al-Quran, memang tak boleh nak elak manusia ni akan berbeza pandangan. Dan berbeza pandangan ni bukan maksud semua betul. Ada yang betul, ada yang salah. Dan memang perangai manusia ni tidak suka kepada kebenaran, tidak suka kepada ilmu, tidak suka kepada hujah atas sebab-sebab tertentu. Adalah insentif-insentif tertentu, sebab politik ke, sebab peribadi ke, sehingga dia menolak kebenaran. Jadi perbezaan pandangan ni antara sebabnya bukan hanya kerana tak ada imam, tetapi kerana nafsu manusia. Kerana nafsu manusia. Tapi ada juga perbezaan pandangan yang berlaku bukan kerana nafsu manusia, tapi kerana nafs itu sendiri mengandungi 2-3 makna. Okey, dia boleh merangkum 2-3 makna sekali yang tidak bercanggahan, Summa ja'alul qutuba li ta'limil ma'rifah billah li'annahu ra'sul 'arifi. Okey. Dia ada yang dipanggil sebagai imam. Okey. Imam ni dia dibezakan ada khalifah. Ni saya guna istilah yang lebih senang kita faham. Ada khalifah. Khalifah ni kerja dia politik. Dia mengawal makhluk secara zahir. Okey. Supaya tidak ada perbezaan dalam syarak. Summa ja'alul qutub li ta'limil ma'rifati billah. Kemudian tadi zahir kan, tadi Ibn Khaldun kata golongan sufi ni mengambil cerita zahir dan batin ni daripada golongan Syiah ni. Apa mereka buat? Mereka mengatakan bahawa politik zahir, mengawal manusia secara zahir itu ada khalifah dia, ada imam dia. Tetapi ja'alul qutub li ta'lim al-ma'rifati billah li'annahu ra'sul 'arifin. Okey. Kenapa? Kerana dia ini diberikan satu pangkat khas untuk mengajar manusia makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah kepala golongan arifin. Wa afraduhu bidzalika tashbihan bil imami fi zahir. Okey. Maka mereka afraduhu menjadikan dia unik, menjadikan dia khas, posisi itu untuk dia tashbihan bil imami fi zahir. Untuk menyamakan dia dengan imam yang memegang politik zahir itu. Sebab imam politik zahir ni dia ada sebab supaya tidak berlaku percanggahan. Betul tak? Tak berlaku percanggahan di kalangan masyarakat, revolusi dan sebagainya. Maka kutub ini kerja dia sama juga. Supaya tidak berlaku percanggahan dalam isu-isu makrifat dan sebagainya. Wa yakuna ala wizanihi fil batin.
wasammuhu qutban limadaril ma'rifati alaihi, dan mereka menamakannya kutub kerana dia adalah akses, ya, di mana setiap perkara ni berpusing di daerah dia, khususnya bab makrifat. Wa ja'alul abdala kan nuqaba'i mubalaghatan fi tashbihi. Okey, dan mereka menamakan abdal seperti nuqaba, mubalaghatan fi tashbih. Okey, susah saya nak terjemahkan mubalaghatan fi tashbih ni. Yang saya faham adalah nuqaba dekat sini yang digunakan oleh golongan Syiah, dan golongan Sufi ini dia menggunakan konsep abdal ni sebagai apa, melampau-lampau untuk menyamakan, okey, untuk menyamakan. Fata'ammal dzalika min kalami haula'il mutasawwifati fi amril Fatimi. Maka Ibn Khaldun menyuruh kita perhatikan betul-betul, analyze betul-betul daripada kalam golongan ahli Sufi ini dalam berkenaan dengan isu Al-Fatimi. Al-Fatimi ni kalau tak silap saya merujuk kepada Al-Hakim bi Amrillah, seorang ketua Syiah Ismailiyah yang dapat menubuhkan sebuah kerajaan Fatimiyah di Mesir, dan tengok apa yang mereka cakap berkenaan dengan Fatimi ini. Wa ma syahanu kutubahum fi dzalika, dan macam mana mereka memenuhkan kitab-kitab mereka dalam berkenaan dengan Al-Fatimi ini. Mimma laisa li salafil mutasawwifati fihi kalamun binafin aw itsbat. Tapi hakikatnya golongan Sufi generasi-generasi yang awal, mereka tak ada cakap tentang benda ni, tak menafikan dan tidak mengisbatkan isu kutub abdal dan sebagainya. They don't talk about it. Generasi Sufi yang awal. Wa innama huwa ma'khuzun min kalam Syiah. Hakikatnya bahawa cerita-cerita ni adalah diambil daripada Syiah dan Rafidah, madzahibihim fi kutubihim, dan daripada apa yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Wallahu yahdi ilal haq. Semoga Allah yang memberi hidayah kepada jalan kebenaran. Okey. So di sini saya nak tunjukkan bahawa teori ini bukan teori baru. Ini bukan orientalis yang buat. Okey. Ini adalah sejarawan kita sendiri, Ibn Khaldun, yang bermazhab akidah Asy'ariyah, okey, yang juga seorang Sufi. Okey. Dia sendiri kata bahawa konsep kutub ni sebenarnya diambil daripada golongan Syiah Ismailiyah. Ada tak bukti untuk kita menyokongnya? Ada tak bukti lain? Baik, saya akan bawakan bukti lain. Okey, di sini saya bawa kalam daripada Al-Khomeini, ya, Khomeini dalam kitab dia Al-Hukumah Al-Islamiyah. Saya nak menunjukkan bahawa konsep imam ni yang tadi tu, ya, Ibn Khaldun kata mereka sampai menuhankan imam-imam mereka. Imam Ghazali tak sebut benda ni. Tapi Ibn Khaldun kata mereka sampai menuhankan imam-imam mereka. Dan di sini Khomeini dalam kitab dia Al-Hukumah Al-Islamiyah mengisbatkan benda ni, memberikan sifat-sifat ketuhanan, memberikan kita kata kuasa-kuasa ketuhanan kepada imam-imam mereka. Ini dalam kitab dia Al-Hukumah Al-Islamiyah muka surat 52. Berkenaan dengan al-wilayah at-takwiniyah. Wa thubutul wilayatul wal hakimiyyatu lil imami وثبوت الولاية والحاكمية للإمام لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله ولا تجعله مثل ما من عداه من الحكام. Okay. Ini dia tengah cerita lah bahawa wilayah wal hakimiyah yang diberikan kepada Imam alaihi salam la ta'ni tajarruduhu an manzilatihi allati, bila diberikan kuasa politik kepada imam-imam ni, dia bukan bermakna mereka dapat kuasa politik je, sedangkan hati mereka tu ialah tetap ada keistimewaan dari segi ilmu ma'rifat dan sebagainya yang disebutkan oleh Ibn Khaldun tadi. Maksudnya mereka ada zahir dan mereka ada batin. Fa inna lil imami maqaman mahmudan wa darajatan samiyatan wa khilafatan takwiniyatan takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dharrati hadzal kaun. Imam maksum mereka ni, dia ada satu maqam yang terpuji dan satu darajat yang sangat tinggi, dan dia ada khilafah takwiniyah, dia ada khalifat, dia ada khilafah takwiniyah. Takwiniyah ni dahsyat kalau kita tengok maksud takwiniyah ni, penciptaan, berkenaan dengan alam, bukan setakat berkenaan dengan manusia. Dia bukan setakat ada kuasa ke atas manusia. Imam-imam ni dia ada kuasa ke atas alam ini, bahkan dia ada kuasa kun fayakun.
takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dharrati hadzal kaun. Yang mana tunduk kepada kewalian dia ini dan penguasaan dia ini segala atom yang ada di atas muka bumi ini, bukan muka bumi, sorry, yang wujudlah alam ini, segala yang ada dalam alam ini tunduk kepada penguasaan imam tu. Maksud dia bulan, bintang, setiap atom dan molekul tunduk kepada imam-imam ni. Wa inna min daruriyati madhhabina anna li'a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Dan di antara mazhab kami yang termasuk bab daruriyat. Daruriyat ni semua orang tahu. Okey, yang mana kalau dibatalkan akidah tu terbatal kesyiahan seseorang, ya. Maksud dia ni fundamental belief mereka. Apa fundamental belief mereka adalah imam-imam kami ada maqam yang tidak dicapai oleh malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah. Imam-imam ni lebih tinggi. Malaikat ni tak sampai pun level imam-imam ni. Wala nabiyyun mursal, dan tak ada seorang nabi yang diutuskan pun yang mencapai makam imam-imam maksum mereka. Jadi kenapa saya quote daripada Khomeini ni? Saya nak tunjukkan bahawa benda ni ada dalam Syiah. Bukan sekadar Syiah Ismailiyah saja, dia ada dalam Syiah Ithna Asyariyah juga. Okey. Mereka mendakwa bahawa wali-wali ini, imam-imam ini, imam-imam mereka ini, termasuk Syiah Ismailiyah, Ithna Asyariyah, mereka ada kuasa mentadbir alam ini. Okey, ada kuasa mentadbir alam ini. At-tasarrufu fil kaun. Ini jangan main-main, ini akidah yang sangat-sangat berbahaya. Di sinilah terbukanya pintu syirik. Di sinilah terbukanya orang berdoa kepada imam-imam ini, orang berdoa meminta kepada wali-wali sekian-sekian selepas meninggal mereka, minta anak, minta rezeki, minta keselamatan dunia dan akhirat secara terus, secara direct, kerana mereka mendakwa bahawa orang-orang ini, imam-imam ini, wali-wali kutub ini telah mendapat mandat daripada Allah untuk menguruskan alam ini. Okey. Sebab tu bila kita tengok isu-isu ziarah makam yang melampau, yang boleh dipanggil sebagai geng kuburi lah, yang melampau-lampau ni, tak semua yang ziarah makam masalah, saya tak kata benda tu. Geng-geng yang melampau ni sampai istighasah selalu dengan wali, ada masalah minta terus pada wali, nak tenggelam, nak meninggal pun minta pada wali. Ada orang macam ni, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Mereka ada masalah, mereka akan seru wali, dia akan seru. Dia bukan minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan seru terus kepada wali ini kerana akidah ni, akidah at-tasarrufu fil kaun. Dan ini bermula daripada Syiah, dia tidak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bermula daripada Syiah dan Syiah Ismailiyah. Bahana besarnya datang dari Syiah Ismailiyah. Okey. Sekejap saya tengok kalau ada soalan, komen. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih saudara Badrul Hisham, ikut daripada 1 sampai bahagian sampai 5. Arifat Tok Kenali Haji Syahri ni sama juga, tapi dia ada cair sikit lah, dia tak teruk sangat. Tapi poin dia lebih kurang, dia pusing-pusing kat situ juga. Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah, Ma'rifat, Kenal Diri. Seolah-olah hakikat tu semua ada dalam diri manusia. Okay? Ini yang mereka pegang. Ini bahaya, ini boleh membatalkan syariat. Sebab mereka dakwa bahawa kita sebenarnya boleh komunikasi terus dengan Tuhan. Kita ada titik Nur Muhammad itu, yang sebenarnya bukan Tuhan dan bukan Tuhan, bukan selain Tuhan. Jadi tak perlu sebenarnya kepada ilmu zahir ni. Sebab tu golongan-golongan macam ni dia sangat lemah dalam ilmu zahir. Ilmu Quran mereka lemah, ilmu tafsir mereka lemah, ilmu usul mereka lemah, ilmu hadis mereka lemah. Sebab mereka memang rasa tak memerlukan kepadanya. Tengok golongan macam Lepat dan sebagainya, mereka they don't care about ilmu-ilmu zahir ni. Sebab mereka dakwa bahawa dah ada dalam diri mereka. Okey, mereka percaya daripada dalam. Dah ada daripada dalam. Okey, kita sambung. Tadi saya dah quote daripada Khomeini. Sekarang ni saya nak tunjukkan pula bukti daripada golongan Sufi falsafi, ataupun Sufi Batini lah. Saya panggil mereka sebagai Sufi Batini. Ni daripada kitab Al-Ibris, Al-Ibris, Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Okay.
Tengok apa yang dia kata berkenaan dengan wali-wali kutub ni. Okey. Dia memberikan keistimewaan-keistimewaan melampau kepada wali-wali kutub ini yang menyanggahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sayangnya dia ini masih dianggap sebagai wali besar dalam beberapa tarikat. Okey. Sesiapa yang ada dalam tarikat, cuba cek susu galuh masing-masing. Kalau kena Abdul Aziz Ad-Dabbagh, saya cadang baca Al-Ibris dengan syekh kamu. Tanya dia soalan-soalan ini. Tanya dia soalan-soalan ni. Tanya dia, adakah ini akidah selari dengan akidah Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah? Selari dengan akidah Ahlul Hadis? Selari dengan akidah Maturidiyah? Tanya mereka. Tanya mereka. Jadi orang macam ni bila dia nak mendakwa bahawa kami Ahlussunnah wal Jamaah, kami Sufi, kami ikut Ibn Arabi, kami ikut Ad-Dabbagh, tapi dalam masa yang sama kami adalah Asy'ariyah. Kan? Tanya mereka, ini ada tak dalam akidah Asy'ariyah? Selari ke tidak? Okey. Muka surat 287 287 bawah sekali. Yes. Wa sami'atuhu radhiyallahu anhu yaqul. Ini ditulis oleh murid dia yang interview dan tanya, ada beberapa perkara dia tanya, ada perkara dia dengar daripada Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh ni buta huruf. Inna ahlad diwani idza ijtama'u fihi ittafaqu ala ma yakunu min dhalika al-waqti ila mithlihi min al-ghad. Fahum radhiyallahu anhum yatakallamuna fi qada'illahi ta'ala fil yawm. Ahli diwan ni siapa? Mereka mendakwa bahawa ada satu parlimen rohani. Parlimen roh ni yang terdiri daripada wali kutub, bahkan Nabi SAW pun ada dekat dalam. Wali abdal, nuqaba, nujaba, wali-wali di kalangan jin, wali-wali. Dia ada satu parlimen ni. Dan parlimen ni berlaku dekat Gua Hira. Berlaku dekat Gua Hira. Termasuklah wali yang dah meninggal, wali yang belum meninggal dunia pun akan datang conference ni. Okey. Dan dia kata apa? Anggota parlimen ini, parlimen roh ini, mereka akan bercakap berkenaan dengan apa? Dia akan bercakap tentang every single thing yang akan berlaku daripada waktu mereka berkonferens tu, berparlimen itu, sehinggalah esok hari, keesokan harinya. Everything that is going to happen in the world. Dan mereka ini akan bercakap tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Fil yaumil mustaqbal wal lailatil lati tali. Berkenaan dengan apa yang akan berlaku pada hari yang seterusnya dan malam yang berikut. Qala radhiyallahu anhu wa lahum at-tasarrufu fil awalimi kulliha as-sufliyah wal 'ulwiyah wa hatta fil hujubi as-sab'in wa hatta fi 'alamir raqa. Okey, dia nak cerita bahawa golongan ahli diwan ni mereka ada kuasa, ada mandat mengurus alam ni. Mereka ada mandat mengurus alam-alam yang rendah dan alam-alam yang tinggi. Maksud dia bumi dan juga langit. Mereka ada mandat mengurusnya. Bahkan alam-alam yang 70 tu, 70. Dan yang melangkaui 70. Wa humul ladzina yatasarrafuna fihi wa fi ahlihi wa fi khawatirihim. Tengok betapa melampaunya orang-orang seperti ini. Dia kata bahawa golongan ahli parlimen rohani ni, mereka bukan sekadar menguruskan alam ni, tetapi mereka menguruskan detikan-detikan hati makhluk yang ada dalam alam ni. Wa ma tahjisu bihi dhamairuhum, dan apa yang ada dalam hati rohani seseorang manusia. Orang yang akan tentukan apa yang orang akan rasa, orang akan terdetik dalam hati. Dan tidak akan berlaku detikan dalam jiwa seseorang illa biizni ahli tasarruf, kecuali dengan izin ahli parlimen rohani tersebut. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini satu dakwaan yang tidak ada yang zalim sebenarnya, yang biadab sebenarnya. Yang tidak ada sandaran langsung daripada agama Islam. Wali-wali ini didakwa bahawa mereka menguruskan semua benda sampai detikan hati manusia mereka yang uruskan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Mana mereka dapat hak untuk membuat dakwaan-dakwaan seperti ini? Sedangkan Nabi SAW tidak sampai cakap benda-benda macam ni. Nabi tak ada pernah dakwa bahawa aku boleh mengawal detik hati kamu. Wa idza kana hadha fil 'alam ar-raqa alladhi huwa fawqa al-hujub as-sab'in allati hiya fawqa al-'arsh, fama zannuka bighairihi min al-'awalim. Kalau ini mereka boleh kawal di alam-alam lain, kalau boleh kawal jiwa-jiwa, hati-hati orang-orang tu ataupun makhluk-makhluk di alam-alam tersebut, of course mereka juga boleh mengawal orang-orang yang dalam alam-alam lain.
detikan-detikan makhluk di alam lain. Qultu, kemudian ni statement dia yang saya giling kepala bila baca. Faqala radhiyallahu anhu, ini paragraf selepasnya, in kunta tazunnu anna al-qitta ya'kulu al-fa'ra bighairi idhni fulanin ya'ni nafsi fama zannuka bi syai'. Fala takhaf 'ala al-walad wa qul li abihi yatibu khatiruhu fa kana al-amru kadhalika fa innahu lamma balagha ila al-makhzan atlaqahu bila sababin. Okey. Dekat sini dia nak mengatakan bahawa bahkan tak ada seekor kucing pun yang boleh makan tikus kecuali dengan izin ahli tasarruf ini juga. Ada dalam bab lain pun dia ada kata kenyataan yang sama. Di situ dia jelaskan. Tidak ada satu daun yang kering yang jatuh ke muka bumi ini kecuali dengan izin ahli tasawuf. Minister-minister parlimen roh ini. Ini dah jadi cerita dewa-dewi, cerita Thor, cerita Zeus. Cerita tuhan-tuhan agama-agama lain. Tengok macam mana mereka membawa kesyirikan ini. Jadi orang terfikir, kalau gitu aku minta terus kepada dia orang ni sebab dia orang dah dapat mandat. Allah dah serahkan segala kepada mereka. Mereka yang tentukan siapa dapat anak, siapa tak dapat anak. Detikan hati pun mereka yang akan tentukan. Kegilaan apakah ini? Na'udzubillahi min zalik. Jadi orang ini dianggap sebagai kepala tasawuf sunni. Antara nama-nama besar dalam tasawuf sunni. Yang diikut oleh tarikat-tarikat tertentu. Mana dia orang dapat cerita-cerita macam ni? Tengok tadi, cerita Syiah tadi. Yang sampai menuhankan imam-imam mereka. Mengatakan bahawa imam-imam mereka ni ada kuasa mentadbir alamin dan sebagainya. Quran tak ada cerita benda ni, Nabi Muhammad tak ada cerita benda ni. Ini datang daripada luar. Ini adalah satu akidah yang asing. Banyak lagi saya boleh baca daripada kitab Al-Ibris ni. Yang menaikkan bulu roma kita. Terus saya nak kita baca kalam daripada Tijani, kepala kepada tarikat Tijaniyah, Ahmad Tijani, daripada kitab yang ditulis oleh murid dia Ali Harazim, Sijil Masi, Sijil Masi, yang dia banyak interview Tijani ni dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Wa sa'altuhu radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada dia an haqiqatil qutbaniyah, berkenaan dengan kekutuban, kutub. Fa ajaba, maka dia pun menjawab, i'lam anna haqiqatal qutbaniyati hiya al-khilafatul 'uzma 'anil haqqi mutlaqan fi jami'il wujudi jumlatan wa tafsila. Ketahuilah bahawa kutub itu adalah satu khilafah, mandat yang mendapat dia menjadi wakil, perwakilan tertinggi. Wakili siapa? Wakili Tuhan secara mutlak fi jami'il wujud, bagi semua kewujudan secara umum dan secara terperinci. Maksud dia Allah serahkan segala-galanya pengurusan kepada kutub ini. Segala-gala, faham tak segala-gala? Segala-galanya. Daripada sekecil-kecil pasir kepada sebesar-besar kejadian. Yang uruskan siapa? Bukan Allah, tetapi kutub-kutub ini, sebab Allah dah serahkan kepada mereka. Ni akidah apa ni? Ni akidah ahli sunnah wal jamaah? Ni akidah syairah? La hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Mereka mengikut tarikat Tijaniyah ni, jumpa syekh kamu, keluarkan teks ni, tanya mereka. Kemudian get back to me. Kalau saya salah faham, get back to me. Tapi you have to read yourself. Saya tahu ramai yang mengikut tak baca pun. Sebab tak ada akses pun kepada kitab-kitab mereka. Dan ada yang tak boleh baca bahasa Arab dan sebagainya. Jadi, apa lagi yang dia cakap? Haitsu ma kana ar-rabbu ilahan, kana huwa khalifatan fi tasrifil hukmi wa tanfidh. Allah adalah Tuhan. Tapi dia apa? Dia wakil Tuhan dalam menguruskan hukum Tuhan. Dia eksekutif lah. Tuhan tu dia punya legislatif, dia eksekutif. Wa tanfidhuhu fi kulli man alaihi uluhiyatullah. Dia yang akan execute segala apa kepada segala-gala makhluk yang di bawah Tuhan, yang bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya segala-galanya lah. Thumma qiyamuhu bil barzakhiyatil uzma bainal haqqi wal khalq. Dan dia ini berdiri di antara Allah dengan makhluk. Dia adalah barzakh di antara Allah dengan makhluk. Fala yasilu ila al khalqi syai'an kainan ma kana min al haqqi illa bi hukmil qutub.
Tidak ada satu pun yang akan sampai daripada Allah kepada makhluk kecuali dengan izin ataupun dengan penentuan kutub ini. Dia manager, dia akan execute. Tuhan kasih dia secara pukal, dia yang akan bagi rezeki, dia akan bagi siapa dia nak kasih anak, siapa dia nak tahan daripada anak. Ni apa jadi? Ni dah jadi berhala. Inilah berhala. Inilah berhala. Sebab tu orang yang mengikut jalan ni, dia akan minta terus daripada wali kutub ni. Nak anak, nak duit, nak bahagia dekat dunia, dekat akhirat, minta terus. Sebab apa? Dia percaya Allah dah kasih mandat. Tengok, syaitan ni halus permainan dia. Nak mengalihkan manusia daripada menyembah Allah, dia guna konsep kutub ini. Dia tak kata kutub ni Tuhan. Tetapi dah berikan semua sifat-sifat Tuhan kepada kutub ni. Semua kerja Tuhan dah diberikan kepada kutub ini sebenarnya. Halus permainan mereka. Beginilah juga cara macam mana umat Nabi Nuh dulu, mereka dulu bina patung tu atas was-was hasutan syaitan itu, setakat untuk ingat dia orang-orang soleh tu. Tapi akhirnya disembah. Kenapa? Dengan teori-teori macam ni. Saya yakin teori ni bukan teori baru, dah ada sejak zaman dulu. Syaitan ni dia pandai. Dia mula tambah-tambah cerita. Oh, kau tahu tak, orang ni bukan sekat soleh, Allah sayang dia. Dan bila Allah sayang, Allah akan berikan macam-macam. Allah berikan dia mandat mengurus alam ni. Jadi kalau kau nak, kau minta terus daripada dia. Tu mula penyembahan. Mula start penyembahan. Orang yang kata, Ustaz, tapi mereka tak sembah, Ustaz. Mereka tetap tak kata dia Tuhan. Kita tak boleh terlalu straight macam Mr. Bean tau. Tak boleh lurus bendul. Kalau semua sifat Allah dah diberikan kepada kutub, lepas tu awak kata, oh, dia tetap bukan Tuhan. Ini kalam apa ni? Kan? Ini kalam mutanaqid. Kamu kata dia bukan Tuhan, tapi semua sifat Tuhan dah diberikan kepada dia. Bahkan kuasa kun fayakun pun dah diberikan kepada dia. Yang ada hanya apa? Oh, dia buat dengan izin Allah. Itu saja yang menyelamatkan. Tukang sihir pun cakap semua benda berlaku dengan izin Allah. Tapi adakah mereka tidak syirik kerananya? Bukan saya nak menuduh semua orang yang buat benda ni confirm syirik. Tidak. Banyak yang jahil, banyak yang tak tahu. Tapi saya minta kita baca balik, bincang balik. Tanya ulama'-ulama' kita balik. Tanya ulama' akidah, ulama' kalam. Tanya apa sebenarnya position akidah ini. Kalau saya pergi ke kuburan tertentu, saya beriktikad bahawa wali dalam kubur ni ada kuasa ke atas segala-galanya. Tapi dengan izin Allah. Dia boleh hidupkan yang mati dengan izin Allah. Dia boleh kasih anak dengan izin Allah. Dia boleh kasih rezeki dengan izin Allah. Apa status akidah itu sebenarnya? Apa status akidah seperti itu? Dan statement dengan izin Allah tu boleh selamatkan kita ke? Boleh selamatkan kita ke sebenarnya daripada permainan syaitan ini? ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا. Bahkan dia ada dalam setiap atom alam ini secara rohani. Gila betul dia ni. Dia lah menjadi wakil Allah pada semua benda. Dia ada dalam setiap atom. Secara rohani dia ada dalam semua benda. Dialah roh segala kewujudan ni. Sebab tu saya kata, konsep kutub ni sebenarnya adalah untuk menuhankan manusia. This is the very same concept yang akhirnya golongan Kristian menuhankan Nabi Isa. Ni konsep logos. Dicerita oleh Ibn Arabi, oleh Al-Jili. Logos ni akhirnya membawa kepada menuhankan manusia. Memberikan semua sifat Allah kepada manusia. Atas alasan kewalian. Atas alasan kewalian. Ini daripada muka surat 223. Saya terlupa nak kasih Ustaz. Tak apa, saya baca je terus. Ini daripada muka surat 223. Daripada kitab Jawahirul Ma'ani juga. Ammal qawlu bin nubuwati Maryam. Ini cerita tentang kenabian Maryam. Ini dakwaan dia. Qulna innahu batilun wa wajhu ibtali. Dia tak setuju bahawa Maryam itu Nabi. Kerana apa? Kerana kutub dalam setiap zaman lahu wajhatun ila kulli dharratin minal mawjudati yamudduha wa yaqu. Okey, dia nak kata dekat sini bahawa kutub ni apa kerja dia? Dialah yang menentukan setiap benda berlaku. Benda tak boleh berlaku kalau tanpa qayyumiyah si kutub ini. Setiap atom, fama min sajidin, tak ada seorang pun yang sujud kepada Allah
di alam ini, tak ada seorang pun yang rukuk kepada Allah, yang berdiri untuk Allah, yang bergerak untuk Allah, berzikir untuk Allah, kecuali kutub itulah yang sebenarnya wal muqimu lahu fabihi sabbahal musabbih. Dengan kutub itulah sebenarnya dia bersujud kepada Allah, dia bertasbih, dia berzikir. Maksudnya tanpa kutub ni dia tak mampu nak buat apa-apa. Manusia tak mampu nak buat apa-apa. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Dia kata la haula wala quwwata illa al-qutub. Dia masukkan pula kutub. Setiap benda kita buat ni tak boleh berlaku tanpa kutub. Dah jadi cerita apa ni? Nabi SAW ada buat dakwah macam ni. Ini kebiadaban luar biasa golongan seperti ini. Hasya lillah orang-orang macam ni adalah wali. Mereka bukan wali Allah. Umat Islam kena berani. You have to be clear of your akidah. You jangan nak campur-campur, oh saya Asy'ari tapi saya terima dia sebagai wali, apa benda ni. Sebab tu banyak pencanggahan dalam akidah kita. Macam mana nak bergerak ke hadapan? Macam sebuah negara yang asyik berlaku revolusi je. A asyik bergasak dengan B je. Macam mana negara tu nak maju? Sama juga dengan akidah umat Islam ni. Kita dekat dalam ni banyak pencanggahan. Kata akidah Ahlussunnah wal Jamaah tapi ikut Sufi Batini, ambil akidah Batiniyah. Tu yang bercampur aduk, bercanggahan dekat dalam. Nak maju pun tak boleh. Ada je yang tahan. Lepas tu dia dakwa orang macam ni wali-wali, arif billah dan sebagainya. Kalau dia arif billah, kalau ikut apa dia cakap ni, dia punya makam lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tak pernah buat dakwah macam ni. Siapa yang baca kenyataan macam ni, dia tak marah, kena persoalkan keimanan anda. Persoalkan akidah anda sebenarnya. Ini orang-orang yang taqawwala 'ala Allah, memfitnah, membuat cerita-cerita palsu tentang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok dalam akidah Sufi falsafi. Ni daripada Abdul Karim Al-Jili. Kami daripada kitab dia Al-Insan Al-Kamil. Al-Insan Al-Kamil bab 60. Bab 60. Ini saya dah banyak kali ulang. Ya. Dan saya tak akan penat untuk mengulang benda ni. Supaya orang buka mata. Siapa Abdul Karim Al-Jili ni? Siapa orang macam Ibn Arabi ni? Apa akidah yang sebenar yang mereka bawa sebenarnya? Sudah selama ini mengkelentong umat Islam, mendakwa sebagai arifin billah, golongan makam tinggi, khawas, khawasul khawas dan sebagainya. Apa akidah dia? Saya tak nak baca semua. Saya dah baca banyak kali teks dia ni. Okay. Dia nak kata bahawa hakikat Muhammadiyah itu, okay, yang sebenarnya adalah konsep At-Tali yang Imam Ghazali cerita dalam Fadail Batiniyah. Dia ada penjelmaan dia dalam setiap zaman. Dan penjelmaan tertinggi dia adalah penjelmaan dalam diri Muhammad bin Abdullah. Tetapi selepas kematian Muhammad bin Abdullah, hakikat Muhammadiyah tu berpindah-pindah kepada tubuh insan kamil. Setiap zaman ada insan kamil. Tu dipanggil sebagai kutub. Yang Syiah panggil sebagai imam. Okey, golongan Sufi falsafi panggil sebagai kutubuz zaman. Dia akan berpindah-pindah. Dan kutubuz zaman ini, kita wajib mentaati dia macam mana kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak tadi saya kata golongan Batiniyah ni, Sufi Batini sebenarnya nak mencantas akidah Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya. Mereka nak mencantas merobohkan akidah penutup kenabian. Sebab apa? Dengan avenue ini, dengan vehicle hakikat Muhammadiyah ni, insan kamil ni, dia dakwa bahawa setiap zaman akan ada insan kamil. Insan kamil ni kita wajib taati dia macam mana kita taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Jili kata guru dia tu adalah kutub pada zaman tu. Guru dia tu adalah insan kamil pada zaman itu. Dan dia sampai bersaksi ya bahawa dia adalah Rasulullah. Dan guru dia minta minta murid dia bersaksi bahawa dia adalah Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini bukan sekat tak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini melanggar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menyanggah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu, of course lah, mereka ni sebenarnya mendakwa, mereka lah kutub. Geng-geng Sufi-Sufi falsafi macam Ibn Arabi, Al-Jili, hujung-hujung dia apa? Dia nak dakwa bahawa dia lah sebenarnya insan kamil. Sekarang ni saya nak bawa daripada Futuhat Makkiyah, daripada Ibn Arabi. Jelas dia mendakwa bahawa dia adalah insan kamil. Dan insan kamil ni kutub. Dan kutub ni ada mandat mengurus alam ni. Dia ada kuasa ke atas segala-galanya. Dia ada kuasa ke atas segala-galanya.
Muka surat 392. 392. Falamma ashhadani Allahu dhati wa ashhadani haikali. Ashhadani, okey, siapa? Saya tak nak baca semua ni. Saya hanya nak tunjukkan teks di mana dia dakwa aku adalah di kalangan insan kamil. Tengok teks dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Line ke-9. Muka surat 393, line ke-9. Wa alimtu anni minal kummal, dan aku tahu bahawa aku tergolong dalam golongan insan kamil. Dia ni insan kamil. Ni semua akhirnya berhujung kepada dakwaan dakwa-dakwi. Sayyidina Abu Bakar ada ke cakap benda-benda merepek macam ni? Sayyidina Umar ada ke cakap benda-benda merepek macam ni? Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ke buat dakwaan-dakwaan? Kita tahu makam Abu Bakar As-Siddiq yang Allah sebut dalam Al-Quran. Adakah dia pernah dakwa bahawa aku termasuk insan kamil? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, ini semua orang yang tidak ada maruah sebenarnya, yang tidak tahu malu. Akidah mereka ni, na'udzubillah min zalik. Kalau saya bacakan ni lagi bulu roma kita meremang. Ni dah jadi cerita apa dia ni? Dah bukan cerita, dah bukan agama Islam dah. Satu benda yang sangat asing yang sebenarnya datang daripada luar agama Islam. Yang sudah ada sebelum kedatangan Rasulullah SAW dalam akidah-akidah golongan musyrikun sebenarnya. Akidah golongan musyrikun dah ada. Jadi saya rumuskan dekat sini. Akidah imamiyah di kalangan batiniyah ini dan akidah kutub, wali kutub di kalangan sufi batini ini adalah sama sebenarnya. Dan apakah tujuan tertingginya? Dia berkait dengan konsep Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, dan saya tak nak ulang lagi. Benda ni agak kompleks. Kalau saya ulang lagi orang makin pening. Sila rujuk kepada video-video saya sebelum ni. Hakikat Muhammadiyah ni adalah pancaran Tuhan. Okey. Pancaran bukan makhluk pancaran Tuhan. Dalam dia lah ada semua sifat-sifat ketuhanan. Bahkan hakikat Muhammadiyah itu lebih layak diberikan sifat-sifat Tuhan daripada Allah itu sendiri. Ini Ibn Arabi ada sebut. Ada dalam teks tadi, saya lupa nak baca. Asyaddu mutabaqatan min musammallah. Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tu lebih layak diberi kepada insan kamil, kepada kutub, kepada hakikat Muhammadiyah tu, lebih layak daripada Allah itu sendiri. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tujuannya apa? Jadi hakikat Muhammadiyah ni, pancaran Tuhan ini, dia menjelma dalam setiap zaman. Setiap zaman. Jadi orang yang mana dia dijelma di dalam dia itu, siapa dia sebenarnya? Tengok. Halus mereka nak bawa akidah syirik ni sebenarnya. Sangat-sangat halus. Dia ada semua. Wali kutub ni, insan kamil ni, atau imam maksum ini, dia ada semua sifat Tuhan. Bahkan semua perbuatan Tuhan dia boleh buat. Nak minta terus kepada dia. Tak payah minta terus kepada Allah. Sebab Allah dah kasih mandat. Dia eksekutif. Dia owner of the company. Tapi dia dah serahkan seluruh company itu kepada manager dia. So wali kutub ni manager seluruh alam ni. Every single thing is under the management of the wali kutub. So kenapa nak kena minta kepada owner? Minta terus kepada manager. Di sinilah pintu syirik terbuka. Di sinilah. Di sini semua benda orang minta kepada wali-wali kutub ini. Baik. Kita tengok soalan-soalan kalau ada. Khairuddin kata disebabkan klaim-klaim merepek macam ni lah golongan etis ni kan argumen menunjukkan agama dan Tuhan merepek. Betul? Salah satu sebabnya. Betul. Orang agama sendiri yang memapalkan agama Islam ni sebagai agama yang sangat lekeh. Jadi orang-orang yang berfikir di kalangan orang Islam ni dia kan muak kepada agama. Khususnya yang tak tahu nak mengkaji dengan betul, dia akan tengok secara umum, akhirnya dia buang agama. Saya buka kalau ada apa soalan. Saya tak buka lama malam ni saya nak kena tutup awal. Bab 4 ni adalah paksi kepada kitab Fadaih ni. Jadi
I will take my time to explain as detail as I can. As detail as I can. Okay, saya buka. Kalau ada apa-apa soalan. Geng-geng ni tak lepas pergi speakers corner. Memang sebab mereka dah buang akal pun daripada awal. Mereka kalau hujah pun mereka tak kisah. Sebab tu geng-geng ni susah sebenarnya. Kalau kita hanya hidayah Allah yang boleh selamatkan mereka. Sebab daripada awal mereka dah buang akal. Pada mereka akal ni masalah. Dan hujah itu adalah untuk orang kecil, orang bodoh. Orang yang makam tinggi dia tak ikut hujah, dia tak ikut ilmu. Dia ikut imam maksum, dia ikut wali. Dia ikut ahli ma'rifat. Dia orang macam ni, awak berhujah pun dia tak nak layan. Dia tak pandang pun, kecuali yang Allah berikan hidayah. Sebab dia dah pandang rendah kepada hujah daripada awal. Dan perasaan tak benda ni dah termasuk dalam masyarakat Melayu kita. Kita benci kepada penghujahan. Kita pandang orang yang berhujah ni sebagai sombong, sebagai tunjuk pandai, sebagai suka kaki berdebat dan sebagainya. Dia dah buat kita pandang enteng, pandang benci kepada keilmuan, penghujahan. Jadi macam mana nak tahu kebenaran? Rasa-rasa, ikut wali, kan, karamah, kan, perkara-perkara luar biasa berlaku, baru nak percaya kebenaran. Padahal kebenaran tu dah jelas. Dia nak kena nampak terbang-terbang, kebal-kebal, baru dia nak percaya. Ini orang pemalas. Orang pemalas. Macam mana nak sanggah, sebab ramai juga saya yang cuba mensunnahkan konsep Nur Muhammad dan ramai yang terpengaruh, especially orang-orang tua. Yalah, jadi kita tak ada cara lain kecuali kita berusaha, kita sampaikan dan kita kena sabar. Kita kena sabar. Kita kena buat benda ni dengan kesabaran dan kasih sayang kepada masyarakat kita. Okey? Tapi bukan bermakna kita tak boleh bertegas. Kita kena bertegas. Tapi kita kena faham bahawa it's not easy for some people to get this. Sebab dah berlaku proses indoktrinasi beratus tahun sebenarnya. Dan kena pula dengan jiwa orang Melayu yang tak suka sangat kepada benda berat-berat. Tak suka membaca sangat secara umum, saya tak kata semua, secara umum kita masih jauh daripada budaya membaca, budaya keilmuan, budaya berfikir secara berdisiplin. Kita masih jauh. Jadi cara dia kita kembalikan tradisi ini, barulah orang akan nampak kesesatan jalan-jalan macam ni. Kalau kita tak ada budaya berfikir, budaya cinta pada ilmu, keikhlasan, kejujuran mencari kebenaran, susah nak nampak kebenaran. Ustaz-ustaz yang pro Nur Muhammad ni tak belajar ke kitab Fadaih ni? Tak tahulah, ni nak kena tanya kepada mereka sendiri. Dan mereka banyak buat mental gymnastics lah bila baca buku-buku macam ni. Ada di antara mereka bukan tak baca Fadaih, dia tak baca kitab tarikat-tarikat mereka sendiri. Dia tak baca. Macam perdebatan dengan ARG sebelum ni, dengarlah apa yang Dr. Aiman kata. Guru dia tak kasih pun dia baca Fususul Hikam. Jadi kalau tak boleh baca, macam mana nak tahu apa dekat dalam tu? Kan? So ada tak kaitan batiniah ni dengan amalan hizib dan sebagainya? Okey, nanti insya-Allah satu hari nanti saya akan buka berkenaan dengan kitab-kitab wirid sebahagian tarikat-tarikat yang mengandungi banyak perkara-perkara yang meremangkan bulu roma sebenarnya. Yang saya yakin bukan setakat murid-murid tarikat tu, syekh tarikat itu pun ada yang tak baca betul-betul. Dia main lalu je. Orang macam ni kalau awak tanya dia takkan boleh jawab. Dia hanya percaya buta kepada syekh dia yang sebelum tu. Tapi nak corner mereka bukan susah. It's very easy. Khususnya di kalangan mereka yang berpendidikan agama, yang dalam pendidikan agama dia. Dia tanya tentang beberapa kenyataan-kenyataan dalam kitab-kitab wirid-wirid tertentu yang terkenal. Dan tanya dia benda ni selari tak dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka akan jawab secara jujur tidak, tetapi ini makam tinggi. Dia akan jawab macam tu. Dan saya yakin yang jujur di kalangan mereka akan meragui kenyataan mereka itu sendiri. Dia bila sebut, dia akan tarik balik dalam hati dia. Kalau dia betul-betul orang yang jujur mencari kebenaran. So insyaAllah satu hari nanti saya buka tentang isu ni. Tapi itu bila buka nanti berlaku gempa. Dia membawa gempa yang besar. Jadi perlu perancangan yang rapi, waktu yang sesuai dan kesediaan yang sesuai untuk buat benda tu, ya. Wali ni wujud atau tidak wujud? Wali ada.
Ada je orang-orang yang Allah betul-betul sayang. Yang doa dia makbul ada, saya tak nafikan. Tapi untuk mendakwa, Allah serahkan mandat mengurus seluruh dalam alam ini kepada dia, itu gila. Itu adalah akidah yang bid'ah, yang pintu kepada syirik. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, saya mohon berhenti di sini. Semoga bermanfaat. Saya harap usaha kecil kami ini paling tidak dapat mencetuskan kebangkitan keilmuan, keberagamaan yang berdisiplin, keberagamaan yang dalam, yang faham, yang berdasarkan ilmu, yang berdasarkan hujah, sama-sama Kina Azran. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak beragama dengan akal. Kita nak beragama, maksud akal kita berfikir, bukan tutup akal bila beragama. Orang yang beragama dengan berakal ni, agama dia akan lebih dalam sebenarnya. Iman dia akan lebih kuat, insya-Allah. Okey, kita nak beragama atas dasar hujah, atas dasar ilmu, bukan mengikut buta. Kita nak beragama secara rajin, bukan beragama secara malas. Saya ikut je, saya ikut wali je. Insya-Allah selamat dunia akhirat. Dia sendiri tak nak bertanggungjawab ke atas akidah dia. Dia serahkan, oh sebab guru saya dah ajar macam tu, oh ustaz saya dah ajar, mak saya dah ajar, tok wali saya dah ajar. Saya percaya je lah. Ini orang-orang tak bertanggungjawab ke atas akidah dia. Orang-orang macam ni, awak jangan harap mereka bertanggungjawab dalam benda lain. Jangan harap mereka bertanggungjawab dengan keluarga, tempat kerja, sebab akidah mereka sendiri mereka tidak bertanggungjawab. Mereka di-absorb themselves from responsibility. Sedangkan akidah kita, apa yang kita percaya, kita bertanggungjawab. Kita tak boleh jawab depan Allah, aku percaya sekian-sekian sebab dia wali. Sebab dia tok guru aku. Sebab dia ahli makrifat. Ingat jawapan macam tu boleh diterima ke? Allah akan tanya, macam mana kau tahu dia ahli makrifat? Macam mana kau tahu dia wali? Macam mana kau tahu aku cinta kepada dia? Jangan suka-suka kita buat dakwaan seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Minta senarai tak boleh lah. Saya tak boleh senaraikan tarikat yang bermasalah. Ini kerja otoriti agama, ya. InsyaAllah, amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkati kita semua. Allah menjadikan usaha ini masuk dalam neraca timbangan kebaikan kita di akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.